Okey, Alhamdulillah. So, Kak Syuk nak tahu, yang ramai-ramai ni actually datang memang daripada support group Kak Syuk ke, daripada kelas malam ke, ataupun daripada IG ke, ada kawan paksa ke, ada orang post-post ke? Cuba cerita, datang daripada mana? Nat. Nat Hamdan ada, Syuk tak perasan pula. Oh, datang daripada hati. Pakai nama lain Nat Di kelas malam, okey, dari kelas-kelas sebelumnya, kelas Deep Latch, okey, bagus. So bersambunglah kita. So sebelum Kak Syuk nak teruskan, kita start kelas kita dengan umur kita Al-Fatihah dulu, okey? Okey, so Kak Syuk tak nak membuang masa sebab kalau boleh kelas ni Kak Syuk nak lebih kepada santai, orang kata ringkas, kalau boleh tak maulah drag sampai 2 jam tapi itulah knowing Kak Syuk ni kadang-kadang terlebih juga kan. Okey, hopefully dalam tempoh 1 jam kita dah boleh habis. Okey, ataupun 1 jam setengah. Sebab ada beberapa, ada yang topik yang sangat-sangat penting pun Kak Syuk ada beri link di dalam slide kita lah. Okey, slide ni tidak akan diberikan tapi Kak Syuk izinkan untuk ibu-ibu screenshot untuk sebagai panduan. So Kak Syuk nak tahu dekat sini siapa yang susu tengah drop ke tengah prepare takut-takut susu drop? Siapa yang tengah drop, yang betul-betul drop, yang dah tak tahu punca dah? Tu ada yang angkat, ada yang buat macam tu. Ramai yang angkat Kena itu topik last, itu yang terakhir. Okey, ada yang susu drop lah. Okey, hopefully untuk kelas pada malam ni membantu walaupun ianya hanyalah webinar free lah, hanya webinar free tapi Kak Syuk harap sangat webinar pada malam ni sangat-sangat memberi manfaat lah kepada semua ibu. Okey, prepare baru beranak 4 hari, baru start ada susu, Alhamdulillah. So yang 3 hari ke atas ni orang kata jaga betul-betul. Dan yang baru beranak ni Kak Syuk nak korang stay betul-betul sebab nanti di pertengahan ada satu Kak Syuk bagi bonus untuk you all selama 1 minggu untuk ada kelas special yang you all boleh refer semula. Kelas yang paling membantulah terutama yang baru beranak. Okay, so kita teruskan. Sekejap Kak Syuk nak buka ni, kejap. Okay, Kak Syuk control pakai phone. Okey, bagi yang belum mengenali Kak Syuk, Kak Syuk merupakan lactation counsellor lah yang aktif di Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, di area Nilai, Seremban dan berdekatan lah. Lebih tepat Kak Syuk menetap di area Dengkil, tapi bukanlah Dengkil yang dalam tu, dia tepi Cyberjaya. Kita panggil Cyber South. Okey, so Alhamdulillah Kak Syuk sekarang memang full time untuk buat home visit ataupun nak buat home visit online dan sebagainya. Online Kak Syuk tak buat, Kak Syuk lebih kepada home visit juga. Home visit sajalah. Okay, dan Kak Syuk juga merupakan seorang baby cry and sleep counselor. Okay, certified trainer juga dan merupakan seorang lactation massage therapist. So kalau macam kebiasaannya untuk yang massage terapis ni Kak Syuk tak adalah terus buat dekat ibu-ibu. Tapi kalau urgent betul-betul memang baru Kak Syuk buat. Kak Syuk tak ada buka special treatment lah untuk bahagian clot duct dan sebagainya sebab Kak Syuk lebih kepada masalah asas iaitu deep latch. Okay, so selalu social media kita letak akhir. Tapi ini awal sekali. So Kak Syuk kalau boleh lah, bukan apa, kalau boleh, boleh saja nak follow Kak Syuk dekat Instagram dengan TikTok. Kebiasaannya dekat Instagram ni Kak Syuk lebih direct, macam nak share something about breast ataupun something yang menunjukkan kita punya nipple, bukan tunjuk nipple kita lah, bukan tunjuk nipple ibu, maksudnya penulisan kita lebih straight, lebih faham semua di IG. Kalau dekat TikTok ni kita kena tapis-tapis sikit sebab sekejap lagi dia ban, kejap lagi kena violation. Okay, so this one Instagram ni yang baru, yang lama dah hack. So dia Sembang Susu Official. Kalau Sembang Susu saja tu yang lama, yang dah kena hack. Okay, so follow, kalau yang belum follow Kak Syuk boleh follow dekat Sembang Susu Official. Sebab next webinar Kak Syuk akan post di IG juga. Kak Syuk tak akan post di TikTok tapi Kak Syuk post di IG. So boleh follow Kak Syuk punya Instagram, okay? Okay.
So kita terus pergi kepada topik yang sangat penting. Okay, kan, social media kita masuk teruslah. Okay. So dalam penyusuan ni sebenarnya penting sangat untuk kita faham supply versus demand. Bila kita tak faham erti supply versus demand, itu yang menyebabkan susu kita tidak dapat dihasilkan dengan baik. Okay, so selagi mana ada demand tu sebenarnya adalah supply. Lagi banyak demand, lagi banyak supply. Tapi tidaklah kita buat orang kata overdo sampai oversupply, tidaklah macam tu. Kita mengikut permintaan baby sahaja. Okay, so jika ibu mempunyai anak kembar, maka susu yang terhasil pun akan mengikut anak kembar. Kalau ibu ada anak yang masih menyusu, contoh anak tu berusia 1 tahun lebih dan ibu baru dapat baby, still susu kita akan terhasil untuk 2 orang anak. Kalau ibu lahir anak kembar 3, maka yang terhasil pun untuk kembar 3. Jangan risau, ciptaan Allah ni hebat-hebat belaka. Kalau kita tak menyusukan anak, kalau kita kurang menyusukan anak, maka penghasilan pun akan terganggu. Sebab tu kena fahamkan betul-betul konsep supply versus demand. Sebab tu Kak Syuk sangat tidak menyarankan bagi ibu-ibu yang kata, kalau saya tak keluarkan susu daripada payudara dalam tempoh yang lama. Contoh sampai 5 ke 6 jam, boleh tak Kak Syuk? Of course jawapannya tidak boleh. Okay, kena kerap keluarkan susu. Tak kiralah cara apapun. Tapi dengan salah satu cara sahajalah, bukan sampai pelbagai cara. Okay, kalau contoh kalau anak direct, fokus direct sahaja. Kalau time tu memang untuk anak tak ada di sisi kan, kita kena mengepam kan. Okay, kita mengepam saja. Okay, mengepam pun ada caranya. Okay, so yang seterusnya. Okay, setakat ni boleh faham maksud supply versus demand, terutama ibu-ibu yang baru? Faham tak? Jelas? Kalau tak jelas cakap, walaupun kelas free Kak Syuk tak berkira Kalau ada apa-apa boleh tanya juga. Tapi kalau boleh tunggu sampai di akhir sesi lah, sebab di pertengahan tu mesti akan ada jawapan untuk korang juga. Okay, Alhamdulillah faham semua Ada yang bagi thumbs up. Okay, thank you so much. Okay, so 2 hormon penyusuan yang kena jaga, kena jadi best friend dengan diorang, kena faham. Kita nak kahwin pun kita kena faham suami kita kan. So dalam penyusuan, 2 ni yang kita kena faham, prolaktin dan oksitosin. So secara ringkasnya, Kak Syed nak bagi korang faham, prolaktin adalah production. Oksitosin adalah apa? Oksitosin adalah pengeluaran. So bila dia huruf P dia fahamlah prolaktin, production. Oksitosin ni lebih kepada inilah pengeluaran ataupun LDR. Dia pengeluaran susu. So prolaktin ni orang kata untuk ini adalah orang kata production susu lah. So kena faham tadi Kak Syuk dah terangkan mengenai supply versus demand kan. So dia berkaitan dengan prolaktin, hormon prolaktin kita. Okay, kalau kita jaga dengan baik, maka penghasilan pun akan bagus. Okay, dan lebih tinggi pada waktu malam. Sebab tu kalau nak naik berat, kita kena fokus menyusu anak pada waktu malam. Hebatnya Allah, dia jadikan waktu malam ni adalah waktu orang kata hormon kita double. Sebab apa? Pada waktu malam ni lah kita selalu lalai. Kita tak bangun. Kan? So siapa yang bangun, siapa yang susukan anak, Allah ni dia beri keistimewaan untuk anak naik berat dengan lebih cantik. Ibu akan dapat hormon ketenangan, dia akan dapat hormon relax, okay, dia akan dapat, anak ni pun akan dapat love hormon, orang kata double lah. So dia akan dapat double bila dia bangun pada waktu siang hari, waktu subuh tu dia akan lebih happy. Ini apa yang Allah dah buat. Okay, seterusnya oksitosin. Oksitosin ni lebih dikenali sebagai love hormone. Hormon yang berkait dengan emosi kita. Ataupun dikenali sebagai, ni typo lah. Baru buat slide hari ni. Dikenali sebagai let down reflex ataupun milk injection reflex, di mana susu ibu yang keluar. So apa yang ibu rasa time ni kalau yang baru melahirkan anak kan, ibu akan rasa macam berelektrik, kita tahu macam mana susu kita nak keluar, rasa macam zzz, macam tu kan. Okay, itu salah satu let down reflex. Tapi lama kelamaan badan kita akan semakin orang kata adapt dengan rasa tu. Bukan bermaksud kita tak ada LDR Susu yang keluar tu lah adalah LDR sebenarnya. Kita kena tahu yang hormon oksitosin ni dia bermain dengan emosi kita. Contoh kalau
contoh kalau kita sakit ke, kita stres ke, kalau kita marah ke apa-apa, dia akan mengganggu kita punya hormon oksitosin. Sebab tu dalam penyusuan orang kata apa? Kena relax, kena berfikiran positif, okay? Semua ni benda ni membantu. If contohlah kita stres, kita asyik kata, susu ni cukup untuk anak ke tak? Cukup tak? So aku drop ke? Kita dah fikir benda-benda yang orang kata benda yang tidak sepatutnya kita fikirkan. Akhirnya susu kita drop betul. Sebab apa? Susu ni ibu-ibu kena tahu. Dia datang daripada otak kita. Okey apa ni? Waktu malam start pukul berapa? Waktu malam dah gelap. Dah gelap je, hormon prolaktin dia orang kata dah semakin tinggi. Lagi tinggi waktu 12 malam ke 6 pagi tu. Lagi perfect. Okey, lagi orang kata lagi cantik lah. Okey. So kena jaga, kena kenal. So far semua dah kenal dengan dua hormon ni ke baru kenal? Dapat ingat nanti kalau Kak Syuk tanya, dua hormon yang penting dalam penyusuan? Prolaktin dan oksitosin. Pergi mana-mana dah kita dah boleh jawab dah. Ini kena jaga baik-baik. Yes, kalau tengok movie sedih, yes, boleh terkesan hormon oksitosin. Sebab tu Kak Syuk selalu pesan, situasi-situasi semasa ataupun isu-isu semasa, jangan duk ambil kisah sangat. Nak ambil kisah waktu bila? Bila tak pam, bila tak susukan anak baru ambil kisah. Ini kisah-kisah rumah tangga orang lah, alif tega tak tega lah kan. Kisah-kisah soul dan sebagainya tak perlu nak ambil kisah. Kita kan perempuan, kita cepat trigger sikit dengan benda-benda macam tu kan. So jangan ambil kisah lah, okay. Buat dulu benda macam benda-benda yang kita suka. Betul, kita tengok benda sedih, dia akan perempuan ni emosi dia lemah. Dia punya emosi tu lemah sikit. Dia cepat sedih, dia cepat simpati dan sebagainya. Okay, so ada masa untuk tengok, bagi settle lah, bagi pam dulu, baru tengok. Bukan tak boleh tengok langsung, boleh je. Okay, so punca susu drop. Salah satu punca susu drop ni tadilah, betul tengok cerita sedih, pun betul juga. Itu good point. Okay, good point. Cuma tak ada dalam slide lah. Okay, punca susu drop. So sebelum kita nak solve masalah susu drop, kita kena tahu puncanya dahulu. If kita tak tahu punca dia, makanya jadi apa? Benda ni akan berulang. Sebab kita tak tahu kita nak solve kat mana. Macam kat sini, kebiasaannya untuk kes susu drop, Kak Syuk akan kata kita buat secara one to one. Yes, memang berbayar. Tapi untuk kali ni memang Kak Syuk buka secara free untuk secara group. So maybe ada beberapa perkara yang memang kena tengok secara one to one tu, ambil online consultation. If you boleh troubleshoot daripada kelas webinar Kak Syuk, yes, ikut saja apa yang Kak Syuk ajarkan. Okay, antara punca susu drop yang pertama, sebab buat top up track. Ini yang kebiasaannya awal-awal anak dilahirkan lah. Okay, ataupun sebenarnya awal-awal tu kita tak panggil susu drop pun. Tapi orang kata mungkin dah 1 bulan ke apa kan, tiba-tiba kita rasa anak ni macam tak puas dan sebagainya. Sebab apa? Dia bermula daripada saya penat. Kak Syuk terima saya penat. Okay, sekali ni je saya nak top up susu X, susu lain. Okay, tak DF anak, lepas tu dia tak pam susu, dia penat, dia tak nak buat semua benda ni. Okay, ini salah satu situasi lah. Okay, lepas tu anak DF ni macam merasa tak puas. Maybe kaunsul datang check pun nampak penghasilan dah tak okay dan sebagainya kan. So, tambah lagi susu X. Sebab apa? Dia rasa anak dah tak puas dah. Lepas tu, bila dah jadi macam tu, dah lama-lama tak keluar kan, bengkak pula. Bila bengkak, dia nak pump terus. Bila pump, mulalah susu dia jadi bengkak susu dan akan terjadinya susu drop. Okay, lepas tu memang nampak betul-betul ni susu dah kurang. Pump lagi susu. Lepas dia penat pula. Ulanglah benda-benda yang terjadi ni. Benda ni berulang banyak kali. Okay, ini salah satu situasi and banyak sebenarnya situasi-situasi yang lain. So Kak Syuk nak kata terutama yang awal kelahiran lah, bagi yang dah tersilap langkah is okay, tak ada masalah. Tapi yang baru melahirkan anak ataupun dalam perancangan ke apa, cuba dapatkan bantuan kaunselor dahulu. Elakkan untuk buat top up track. Okay, top up track ni banyak masalah yang akan timbul lah. Top up track ni apa? Kita bagi susu formula.
Selalu Kak Syed sebut susu X lah, jenama X, susu formula. So cuba untuk elakkan. Okay, top up track ni dia akan datang dengan pelbagai cara. Sebab tu kena betul kuat lah, terutama awal kelahiran. Anak pertama saya jadi macam ni Kak Syu. It's okay, tak apa. So kita kena tahulah, kita kena tahu realiti yang sebenarnya and try untuk kita baiki. Tak apa, it's okay. Kak Syu tak pernah nak salahkan ibu-ibu, tak apa. Ini proses orang kata pembelajaran kita. Jangan risau jangan sedih. Okay, seterusnya. Sebab apa? Lekapan tak betul. Pernah check tak? Lekapan tu deep latch ke tidak? Sebab kan rata-rata 90% Kak Syuk pergi home visit, 90% salah lekapan. Betul. Ini adalah cerita betul. Of course lah, ada orang dah panggil home visit kan. Kebiasaannya memang ada isu lekapan lah. Okay. 90% kes home visit adalah kes lekapan. Mereka tak tahu nak beri lekapan kepada, macam nak pastikan lekapan tu betul ataupun tidak. Okay. So sabar, ada lagi next nanti. Okay. Bila lekapan tak cantik, bila ibu tak dapatkan deep latch, so susu dia tak akan keluar dengan baik. Sebab apa? Dia bahagian dia punya lobus dekat atas tu, kantung susu di bahagian belakang. Kalau puting saja tu dia ambil milk duct sahaja. Sebab tu yang cantiknya if you dapatkan deep latch. Okay. Kemungkinan anak pun ada tongue tie. Tongue tie ni apa? Tunggu sekejap lagi. Okay, seterusnya posisi penyusuan yang tak kemas. Pegang anak pun kekok, kita kata sebelah tangan ni sampai ke buntut ataupun sebelah tangan ni support kepala tapi dia tak pandai, dia pegang tu memang kekok sangat-sangat. So anak pun tak selesa. If anak tak selesa, anak tak boleh latch dengan baik. Okay, ataupun anak melekap sangat sekejap, punca dia apa? Mak nervous. Lepas tu lekapan tak cantik, posisi tak cantik, susu sangat laju. Salah satu punca yang menyebabkan anak melekap sekejap sangat. Okay, so bila anak melekap sekejap sangat, macam mana kita punya otak ni nak dapat signal? Macam mana? Tak boleh lah. Okay, so sebab tu kena betulkan semua benda ni. 7 bulan boleh jadi salah deep latch ke? 7 bulan? 7 bulan ni tak dah lah kot. Kan 7 bulan dah kan, should be no problem lah. Sebab 7 bulan dah makan. Concern Kak Syuk adalah di bawah 6 bulan. Saya top up sebab anak lama, doktor Kak Ika suruh top up sebab resource tak cukup. Itulah bila kita berjumpa dengan doktor yang tak support penyusuan, memang macam tu. Kita pun kat sini kita ada ex-nurse kita, 15 tahun. Dia lah saksi segala-galanya. Sebab tu Kak Syuk kata dalam dunia penyusuan ni, kita terbahagi kepada dua. Seorang adalah doktor yang support dan seorang lagi adalah doktor yang tidak support. Penyusuan ni di bahagian lain. Orang yang terbaik untuk korang refer bab penyusuan adalah kaunselor penyusuan tu sendiri. Tak kira lah PC ke LC ke, tim tu lah adalah tim yang terbaik untuk mengenai penyusuan. Pakar kanak-kanak, doktor pakar kanak-kanak pun bukanlah orang yang terbaik sebab penyusuan pun benda yang lain, di cabang yang lain. Kena faham benda tu. Sebab mereka ada KPI mereka. Prolong jaundice tu benda yang normal. Anak Kak Syuk sendiri pun prolong jaundice juga. So kena faham lah, kena faham betul-betul. Tak apa, nanti maybe kita buat webinar tajuk breastfeed, tajuk jaundice. Okay, insyaAllah one day. Okay, so lekapan ni memang kena betul-betul sebab kalau lekapan tak betul, otak ni dia tak dapat signal dengan cantik. Contoh dia kata apa, okay kat sini siapa Kak Syuk? Petik sikit nama. Dia kata Nadia, Nadia dia kata, kenapa sekejap sangat ni? Otak baca macam tu, ni lekapan ni sekejap sangat. Tak nak ke susu? Tapi berbeza pula dengan deep latch, signal otak ni dia dapat baca dengan baik. Sebab tu susu ni dia bermula daripada otak kita. Saya sangat kekok susukan anak belah kanan, asyik belah kiri, kanan-kanan sekejap je anak pun melekat sekejap. Ini sebab dia ada preference preference position ataupun dia ada preference flow. So kena ajar anak juga. Okay, kena ajar. Kena pastikan anak terbiasa dua-dua belah payudara. Tak boleh bergantung sebelah sajalah. Kalau Kak Syuk akan kata jangan menganaktirikan salah satu payudara. Mesti ada reason kenapa Allah jadikan kedua-duanya.
Kalau anak melekat sekejap tu kita tak deep latch ke? Oh, dia tak selesa. Macam Kak Syuk kata, ada banyak faktor. Kemungkinan susu laju, kemungkinan posisi tak selesa, deep latch, kemungkinan ada tangtai yang Kak Syuk, ini adalah salah satu punca. Nanti Kak Syuk akan bagi satu bonus untuk korang. Tunggu dulu Okay, next. Anak menyusu main-main. Okay, mungkin anak ni dalam fasa mental leap. Okay, mental leap ni apa? Mental leap ni adalah perkembangan otak. Okay, ataupun lebih kepada masalah baby cry lah. Okay, sebab kalau budak ni, sebenarnya kalau kata budak bawah tahun, dia akan mengalami 10 fasa mental leap. Mental leap ni adalah perkembangan otak. So dalam masa 2 tahun dia akan lalui 10 perkara baru. Contoh kalau 5 minggu, orang kata perubahan sensasi, 8 minggu ni dunia corak and bentuk. Okay, sama jugalah next. Dia ada jadual dia, itu kena check sendiri sebab kita kat Syed akan cover untuk topik pada malam ni. Yang seterusnya, anak yang ada jaundice. Bukanlah kata anak jaundice ni main-main, tidak. Disebabkan dalam badan anak tu, dia ada bilirubin yang tinggi. So, membuatkan anak nak tidur je. Jangan tak kejut anak tiba-tiba baca Google kan. Oh, Kak Syud, saya baca Google. Ada sleep through the night. STTN, maksudnya dia boleh tidur sepanjang malam. STTN tu hanyalah untuk baby yang baru usia 6 bulan. Anak bawah 30 hari feed on demand sekerap yang mungkin, terutama anak yang jaundice kena 1 jam sekali. Kadang-kadang tak sampai 1 jam sekali pun dia dah nak menyusu sebenarnya. Sebab tu kalau anak jaundice, please fokuskan betul-betul, buat compression, buat breast compression So tekan you punya breast 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bagi dia menyusu dengan cantik, kejut-kejut dia sedikit. Memang kena kita kejut sampailah dia habis bilirubin, baru dia akan aktif dengan cantik. Ingat kuning turun dengan susu ibu sebenarnya susu ibu saja, bukan susu lain. Okay, so anak yang dah makan, kalori pemakanan dia dah cukup walaupun 6 bulan, dia akan orang kata sekadar buat rasa-rasa je. Orang kata buat rasa-rasa. Mungkin dia minum sekejap, nyok, seminit, settle. Nanti kita akan ada solution dia So tak boleh lah sebenarnya. Sebab tu kalau anak yang minum sekejap sangat ni, kita kena gantikan hisapan anak dengan teknik perahan. So that kita akan jaga betul-betul lah orang kata anak punya penyusuan tu, kita rangsang payudara kita dengan baik. Okay. So setakat ni boleh faham? Jelas? Mental leap tu perkembangan otak. Yes, 3 bulan yes possible mental leap. Sebab tarik-tarik itu salah satu punca dia. Kalau menyusu tiba-tiba, okay, kalau dah pregnant kena refer dengan doktor segera sebab doktor tahu korang punya history. Maksudnya pregnancy yang before this macam mana. So kena refer dengan doktor. Okay, jelas So Kak Syed teruskan. Okay, thank you so much. Okay, pump susu. Ukur saiz salah. Sebepat pump tak tukar. Beli pump ikut kawan. Beli pump ikut review dekat TikTok. Tengok review dekat Shopee. Kenapa nak ikut orang? Ini kelas persediaan bekerja Tapi ini korang boleh tengok balik lah. Nanti Kak Syuk ada share konten-konten dekat TikTok. So korang boleh refer balik kalau nak ikut topik ni saja sampai 2 jam sebenarnya. So benda macam ni kena ukur. Sebab Kak Syuk nak cakap kat korang kena ukur. Kena ukur saiz betul-betul. Okay, spare part pump tak tukar, kena tukar. Sampai dia kembang-kembang dia punya valve tu, tak nak tukar. Sampai dia berkerak orang kata. Okay, so kalau guna pump pula, contoh pergi kerja kan, pump. Lepas di akhir pump tu tak buat finishing secara marmek. Ingat, pump tidak boleh untuk kosongkan payudara. So lepas mengepam, marmeklah sekejap 1 ke 2 minit sekadar untuk keluarkan lebihan susu. Kalau kita tak buat macam tu, itulah punca jadi clot duct. Dan clot duct ni pula punca susu drop tau. Macam mana? Bayangkan susu tersumbat kat dalam ketul. Macam mana dia nak hasilkan susu baru sebab benda tersumbat? Okay, sebab tu clot duct ni pun ibu jangan ambil ringan. Jangan ambil remeh lah sebab apa? Clot duct ni dia boleh bawa sampai ke anak yang kedua. Sampailah anak yang ketiga. So kena keluarkan. Nanti Kak Syuk akan bagi cara dia lah.
So ingat, kalau kita beli pump, make sure kita beli pump mengikut kesesuaian payudara. Contoh yang besar, kena pakai pump jenis apa. Kalau yang elastik ni kena pakai pump jenis apa. Benda-benda ni kena take note. Macam mana nak ukur payudara, cara yang betul. Okay, nanti sebenarnya Kak Syu tak akan pergi ke topik ukur sebab ini kelas minggu lepas sebenarnya. So, tengok saja dekat konten Kak Syut, dekat TikTok, Kak Syut ada share sebenarnya cara nak ukur. So boleh check ataupun korang check je dekat TikTok cara nak ukur payudara. Sebenarnya yang terbaik adalah korang kena pergi kedai sebenarnya. Ukur betul-betul. Lepas tu dah ukur betul-betul, korang nak add to cart, nak guna voucher ke, nak guna coupon ke, up to you lah. Okay, so kena ukur dulu dekat payudara kalau tak tahu nak ukur sendiri. Sebab sekarang ni guideline dah okey dah dekat social media. So korang ukur saja ikut yang social media ajar, kemudian apply dan tengok keselesaan. Sebaiknya kena sewa. Korang saja dekat Google pun dah ada dah sewaan pump. Ikut kat mana tempat mana yang korang selesa untuk sewaan. Okey, yang seterusnya. Maybe disebabkan pump on the go. Pump on the go pun okey. Sebab Kak Syu adalah salah seorang diorang punya, Kak Syuk pernah train diorang punya kedai. So Kak Syuk approve lah, boleh pergi. Okay, so masalah seterusnya adalah masalah kesihatan. Dekat Labuan ni tak banyak kedai pump susu, tak boleh nak ukur. Kena ukur sendiri. Tak apa, ikut guideline dekat Google pun boleh Produk sampai anak seterusnya, saya dah dalam produk belah kiri, anak 6 bulan, kalau pump solo ini masih kanan yang 3-4. So kena buat treatment lah, sebab tu kena sentiasa buat treatment Nanti Kak Syuk akan bagi solution. Okay, so masalah kesihatan mungkin disebab bila ibu ni mengalami masalah kesihatan, macam Kak Syuk kata, benda yang melibatkan emosi ni memang dia akan menyebabkan hormon oksitosin terganggu. Okay, dan boleh menyebabkan berlakunya susu drop. So bila kita dah terganggu masalah kesihatan kita, contoh mak tu kena COVID ataupun apa-apa sakit, masuk ward ke dan sebagainya, tumpah darah ke dan sebagainya, tumpah darah nak rawat, ada kes apa-apa ke, kena operate ke apa-apa ke, yes, memang ada menyebabkan berlakunya susu drop dan sebagainya Macam Kak Syuk dulu, Kak Syuk COVID tau, COVID yang teruk. So memang susu Kak Syuk drop daripada 5 ounce jadi 0.5 ounce sahaja. Dan trust me, selepas ni akan ada beberapa step, inilah yang Kak Syuk apply. Kak Syuk tidak tambah apa-apa susu langsung. Kak Syuk just buat saja apa rutin yang sebenarnya. Okay, seterusnya ibu yang datang period. Okay, ibu yang datang period, yes, dia akan mengalami pengurangan. Tapi tidaklah terlampau banyak. Dia sikit macam tu sahaja. Okay, so kena jaga mindset betul-betul Labuan ada baby and mum. Kak Syed nak tanya, lepas delivery and mum, yang mak dulu ke sebelum menyusu? Menyusu teruslah. Tak payah marmet. Kak Syed, hari tu saya demam panas, memang rasa susu drop, tak macam selalu. Lepas tu period pula. Tapi tak putus asa, Masya Allah. Tahniah Husna. Okay, Husna teruskan. Jaga mindset betul-betul. Makan bagi proper. Okay, air kena cukup lah. Teruskan. Nanti ada step yang seterusnya insya-Allah akan membantu. Last time jadi Kak Syuk benda ni, Kak Syuk ambil masa 32 hari ke 36 hari 36 hari untuk dapat normal yield untuk Kak Syut. So kalau Kak Syut boleh tahan masa sebulan, korang pun boleh. Tapi sebelum dah masa sebulan tu korang struggle jugalah. Okay. So seterusnya, sebab apa lagi? Pakai perancang salah. Antara punca ini baru punca, nanti Kak Syut bagi solution tau. Okay, ini pakai perancang salah. Ibu makan pil kombinasi. Maklumlah. Orang cakap, ibu makanlah pil Yasmin. Nanti kulit cantik. Pantang kita perempuan. Okay, dengar je kulit cantik ke apa, pantang. Okay, so pil Yasmin dia akan mengganggu kita punya penyusuan lah. Sebab apa? Itu adalah pil kombinasi yang terdiri daripada hormon progesteron dan estrogen. So, ingat, tak boleh untuk pakai pil yang salah. Nanti kita akan ada bahagian ikutlah apa, nanti Kak Syuk akan ada bagi solusi lah. Okay, pil kombinasi ni yes, memang akan menyebabkan susu ibu drop. Jamu pun Kak Syuk dah dapat beberapa kes boleh buat susu drop. Ini true story. So
Sebab tu Kak Syuk tak galakkan awal-awal kelahiran untuk makan jamu. Tunggulah baby dah 6 bulan ke atas ke ataupun 1 tahun ke atas ke. Ada beberapa kes yang jamu ni boleh buat susu drop. So hati-hati tau. Sebab ini kes under Kak Syuk sendiri. Okey, cara nak atasi. Ini yang semua orang tahu tu apa yang nak kena buat sebenarnya. Kak Syuk ni melalut pula. Okey, so bukanlah melalut tapi Kak Syuk nak pastikan ibu-ibu kena tahulah. Okay, kena tahu daripada awal apa punca dia, apa benda yang kita nak atasi. Okey, hopefully kelas kita, Kak Syuk rasa kelas kita tak sampai 1 jam. Alhamdulillah, tak perlu nak melalut. Okay, so cara nak atasi, pastikan bawah 6 bulan, tukar perancang. Okay, tukar perancang. Okay, makan orang kata perancang yang satu hormon, yang mengandungi hormon progesteron saja. Kalau nak senang, ambil Noride. Pil Noride selamat. Satu lagi pil apa, Kak Syuk tak ingat lah. Tapi yang selamat Noride. Contohlah Kiki tak ada. Dia bagi juga pil kombinasi kan. Kau belilah dekat farmasi satu papan dalam RM17 je macam tu. Okay, so makan pil Noride kalau bawah 6 bulan. Selepas 6 bulan tak disarankan untuk ambil pil. Tak kisahlah walaupun ibu tak period sekalipun. Ingat walaupun tak period boleh lekatnya baby baru. So selepas 6 bulan boleh untuk ambil depo, ambil IUCD ataupun Implanon. Ikut kesesuaian. Macam Kak Syuk sendiri memang ambil depo sahaja. So ada juga yang nak merancang sendiri. Okay, itu terpulang. Itu terpulang kepada ibu-ibu yang nak merancang sendiri. Implanon boleh buat ini tak buat susu drop. Ini tak buat susu drop. Okay, ini tak buat susu drop. Kalau suplemen macam Amway, suplemen Kak Syuk tak pastilah. Sebab Kak Syuk ni jenis suplemen tak ambil pun tak apa. Nama dia pun suplemen. Bukannya diwajibkan. Okay. So ini adalah perancang yang okey lah untuk selepas 6 bulan dan sebelum 6 bulan. Okay. So ada orang juga kata saya ambil depo tapi susu saya drop dia macam ni. Bila ambil, ni pengalaman Kak Syuk sendirilah, Kak Syuk ambil depo. Bila lepas cucuk je, Kak Syuk memang betul-betul rasa high macam tu. Rasa macam ikut orang juga tau, ikut orang. Setiap respon badan berbeza, Kak Syuk macam nak muntah-muntah macam tu kalau depo So memang hari pertama, memang susu Kak Syuk akan kurang sikit. Tapi Kak Syuk keep jaga rangsangan dengan baik, jaga hormon tu, maksudnya mengepam dengan baik, makan dengan baik, jaga mindset. Tapi susu Kak Syuk akan okey selepas tu. Yes, memang tak ada recording, tidak diberikan. Saya ambil depo baru ni badan gigi, yes. Ada setiap orang badan dia berbeza. Tapi kalau memberi respon yang sangat teruk, memang kita kena consult dengan doktor lah. Sebab ada orang yang dia datang darah tu berpanjangan sangat sampai tak stop-stop. So maybe itu baru tak sesuai. Kalau kata datang setakat 2 minggu tu okey sahaja. Tapi kalau sampai berlarutan sampai 1 bulan, kena check balik. Mungkin kena ambil yang lain lah. IUCD ataupun Implanon. Okay. Ada orang dia nak rancang sendiri, dia pandai, okey pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Mindset. Mindset kena positif. Sebab macam Kak Syuk kata, susu bermula daripada otak kita. Tak boleh terlampau fikir, susu aku drop ke, drop ke. Dia fikir, kalau aku puasa susu aku drop ke, kalau aku period susu aku drop ni, benda tak jadi lagi ni. Dia dah fikir awal dah. Dia dah orang kata umpama duk berzikir saja benda-benda macam tu. Okey, tapi kita sebagai orang kata, itulah nama pun badan manusia, dan benda ni dia punya respon dia berlainan. Okey, macam kita kata susu ni bermula daripada otak, sebab tu otak kita kena mula dulu yang positif, barulah susu ni akan cantik. Ambil ICD memula juga, babas juga. Okey, ini tak boleh buat apalah. Ini hanyalah orang kata this one. Nama dia pun perancang, tapi kita kena tahu siapa yang palinglah rancangan dia lebih hebat, iaitu Allah. Okay, so walaupun kita dah rancang dah sebaik mungkin, dah pakai Implanon lah, ICD, memang ada kes, memang terbabas juga, ada kes. Okay, so kalau terjadi juga, dapat juga baby tu, redha je lah. Okay, itu kita mampu merancang daripada segi manusia saja, tapi Allah ni perancangan dia lagi hebat.
Okay. Okay, so kadang kan kita mindset kita ni, kita sambung balik, kadang-kadang kita terlampau fikir, kadang-kadang susu ni cukup je untuk anak. Sampailah kita overthinking yang terlampau-lampau sampai kita ganggu kita punya hormon oksitosin. Betul susu kurang. Ni dah bermula sebab tu daripada awal Kak Syuk kata ni kawan baik dengan dua hormon, oksitosin and prolaktin. Okay, kena jaga baik-baik. Betul. Masalah ni yang sekarang ni yang tak rancang tak lekat-lekat. Itu kan kita rancang tapi Allah tu dia punya Allah tak izinkan lebih baik lah. Maksudnya ada sebab kenapa Allah tak izinkan. Okay, so cara yang kedua, skin to skin. Cara dia, ibu buang semua baju, tinggal panties sahaja, anak buka baju, lepas tu tinggal pampers sahaja dan boleh selimut lah kalau sejuk Okay, sebab apa? Skin to skin ni dia akan buat love hormone distimulate dengan baik. Iaitu kita punya hormon oksitosin tu dia akan boost. Okay, ini sangat-sangat power. Please percaya dengan orang kata keajaiban skin to skin dan dia boleh menggalakkan kita punya milk flow. Please percaya. Minum sekejap tu ada masalah deep latch ke? Itu kena check banyak benda. Maybe nanti akan ada lagi nanti Kak Syuk akan tunjuk. Okay, mungkin sebab flow laju sangat kot. Pun possible posisi ke dia tak selesa ke. Okay, so skin to skin ni dia akan memberi kita punya ketenangan dekat ibu dan anak. Please percaya betul-betul skin to skin sebab kita ada research. Sebab dia boleh membantu daripada segi bonding, dia akan membuatkan ibu dan anak akan lebih tenang walaupun kita tak nampak dia punya proses tu. Please percaya, inilah ubat yang sangat ajaib. Okay, dia akan membuatkan kita punya love hormone distimulate dengan baik dan akan menyebabkan kita punya milk flow tu lancar. Sambil-sambil kita berdoa dekat Allah lah semoga dipermudahkan. Okay, dulu awal-awal buat nipple confuse, anak nipple confuse, lepas buat skin to skin, alhamdulillah baby terus nak yes skin to skin. Skin to skin tu EP mum boleh juga Kak Syuk? Boleh, tak ada masalah. EP mum pun walaupun korang pump buat skin to skin. Tambah-tambahkan waktu korang pump tu, korang letak baby ataupun korang peluk baby, badan kita ni dia akan rangsang dia dengan baik. Boost, love hormone kita akan boost dengan baik. Okay, so boleh buat. Kalau tak boleh letak anak atas dada pun kita belai-belai anak skin to skin. Skin to skin. Semaksimum yang mungkin tiada limit masa. Ni nak tiba nak panggil Zakuan ke apa tahu wife dia masuk. Tak tahu siapa. Kerap juga nampak ni kan. Okay, so skin to skin. Apa-apa benda, susu drop, skin to skin. Anak menangis, please skin to skin. Lepas tu apa lagi? Ibu rasa macam anak tak okay, skin to skin. Anak nipple confused, skin to skin. Semua benda skin to skin. Lepas melahirkan anak ni, siapa yang tadi yang 4 hari tu? Skin to skin. Kalau kata tiba-tiba latch, ada kesukaran dan sebagainya. Please, inilah orang kata ubat paling mujarab. Try apply, insyaAllah akan dipermudahkan. Okay, so seterusnya. Kerap susukan anak. Jangan tunggu anak menangis baru nak susukan anak Kena offer susu dekat anak juga. Kalau dah susu drop tu. Fahamkan maksud feeding cue. Tapi apa yang orang buat sekarang? Tunggu anak menangis. Ada anak yang tak menangis macam mana tu? Contoh waktu malam kan dia kata anak saya tak menangis lagi, anak saya tak ada cue feeding. Padahal kan anak dia dah geleng kepala kiri kanan. Itu maksudnya anak-anak menyusu. Okay, ataupun anak ni dia menggenggam sangat kuat. Itu tandanya anak nak susu ataupun dia gelisah. Itu anak susu. Walaupun dia tak menangis. Jangan tunggu sampai anak menangis. Itu bukan habit yang bagus. Kalau nampak anak feeding cue, kadang-kadang anak ni dia nak je. Tiba dia merengek, lepas tu dia stop. Sebab kita nak tengok dia. Okey pula anakku. Anakku tak nak susu. Padahal anak dah bagi. Dah cue feeding yang awal. Patutnya anak dah tu, ambil anak and offer anak. Okay. Feeding cue ada, Kak Syuk ada buat konten feeding cue. Tapi feeding cue yang pertama dia bunyi macam tu. Itu feeding cue terus bagi dekat anak. Okay, jangan tunggu anak menangis. Lagi dikerap disusukan,
maka susu tu pun akan terhasil dengan lebih cepat. Sebab kita kena percaya dekat dengan hisapan bayi ni, dia akan membuatkan kita punya badan, kita punya breast distimulate dengan baik. Okay? Direct feed ni bagus sangat-sangat. Sama juga skin to skin. Sebab itulah yang terbaik adalah direct. Yang kedua marmet. Sebab apa? Marmet pun skin to skin. Kena kulit kita. Okay? Yang ketiga barulah pam susu. Okay. Kak Syut. Stop je kat sini. Lekapan, Kak Syuk kalau Bibi gelisah, tapi kalau offer price Bibi tak nak buka mulut kena keep offer. Cuba offer. Ini kalau gelisah kena check juga sama ada anak ada masalah tangisan ke ataupun sebaliknya. Okay. Kadang confuse anak memasukkan nak mengempeng. Okay, kalau kata dah menyusu lama, dah terlepas puting sendiri, teruslah unlatch and cuddle cure sahaja. Tenangkan anak. Okay, seterusnya lekapan. Maaf Kak Syuk kalau off topic, skin to skin ni berkesan juga ke kalau dengan ayah dia? Berkesan, but kita yang nak susukan anak. So lebih mujarab dengan ibunya. Feeding Q sama ke sampai umur setahun? Dia kalau dah setahun ni dah pandai dah. Ini lebih kepada 6 bulan Okay, so lekapan pastikan dapat deep latch, posisi kena betul, tak ada masalah tangtai dan atasi masalah suction dan juga tight jaw. So, Kak Syut orang kata berbesar hatinya nak beri lagi sekali webinar free ni untuk deep latch sahaja. Kak Syut open link, ini adalah recording untuk bulan lepas. Okay, so Kak Syut bagi masa 1 minggu untuk korang study. Please screenshot yang Kak Syut berikan ni. Kak Syut tunggu dulu masa, bagi semua orang screenshot. Syuk ada jadual ke untuk working mom ada supply untuk pump dekat rumah sebab anak DF terus je kat rumah tapi so kurang satu feeding nak pump. Okay, nanti ada solusi dia, okay, selepas ni. Kalau baby lapar dia mesti kena ngempeng kan, kadang lapar tapi latch slow. Okay, dia kadang-kadang ada baby ni dia laju, dia ikut keadaan tu, dia still akan dapat susu. Okay, kita boleh buat compression. So Kak Syuk nak tanya semua dah screenshot ke, nanti boleh study balik. Ini tajuk deep latch sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Terutama yang baru tadi beberapa hari tu please lah tengok. Okay, Kak Syuk bukan tiba-tiba buka ini untuk you all semua. Kak Syuk buka untuk 1 minggu. Dah ASM muka sekali scan muka Kak Syuk tak ada apa-apa lah Okay, dah. Okay, boleh Kak Syut seterusnya. Boleh study dalam masa 1 minggu. Ini deep latch. Ini antara topik yang ramai minta. So yang masuk kelas malam ni dipersilakan lah. Dipersilakan untuk dengar betul-betul, study betul-betul. Kalau boleh, dengarlah dengan suami. Okay, kalau boleh dengar dengan suami betul-betul. InsyaAllah korang akan dapat manfaat lah Okay, so kita teruskan lagi. Dalam ni semua adik akan cerita. Kak Syuk kalau baby newborn yang menangis kuat hati ke baru DF dia diam. Macam mana tu? Ini kena buat cuddle cure yang. Ini dah bahagian baby cry. Ini dah bahagian baby cry. Ini kena tenangkan anak. Okay, kena tenangkan anak. Sebab Kak Syuk kalau nak masuk tajuk baby cry tu dah 2 jam. Nanti tak habis kita punya topik susu drop. Okay. Okay, so seterusnya. Please buat maintenance payudara. Okay, untuk Sharifah, cari tajuk topik cuddle cure Kak Syuk ada share sebenarnya dalam konten. Nanti check. Kak Syuk tulis cuddle cure. Tiru je sebiji. Okay, seterusnya ataupun Sharifah ataupun yang lain-lain, korang pergi dekat IG Kak Syuk, follow lah 1 kali. Korang pergi dekat IG Kak Syuk Sembang Susu Official. Korang tengok dekat story highlight Kak Syuk, ada tajuk cuddle cure. Kak Syuk tulis secara details. Please follow. Okay. So yang seterusnya, antara benda yang orang tak tahu iaitu dia tak tahu nak buat maintenance payudara. Macam mana nak tahu? You all tekan breast. Tekan breast. Tekan. Jangan tekan macam ni. Tekan macam tu. Tekan macam tu. Kalau rasa ada biji ketul besar yang statik, clot lah tu. Kebiasaannya ibu mengepam, dia ada kat sebelah sini. Ibu mengepam. Tekan macam ni. Jangan tekan macam ni saja, tak boleh. Kena macam sandwich, macam burger. Macam burger. Okay, kena macam burger. Kalau rasa macam ada biji, ada
macam ketulan yang statik, yes, itu adalah clock dark. Okay, antara benda yang Kak Syed nak korang spend masa adalah spend the weight. Masa and the weight. Itulah pengorbanan kita ibu-ibu yang bekerja sebab kita bermain dengan gadget buatan manusia. Ingat, apa-apa buatan manusia mesti ada risikonya. Berbeza dengan buatan Allah. Lain. Sebab tu, mostly lah anak yang direct, jarang ada isu bengkak susu. Jarang ada isu clot dark. Tapi kalau ibu yang mengepam, buatan manusia ni, gadget buatan manusia mesti ada risikonya. Sebab tu kena buat treatment. Ada belah kiri annoying. Jangan annoying. Korang pergi buat, nanti korang akan rasa best. Ini bukan anda Kak Syuk bukan Kak Syuk promote diorang sebab Kak Syuk menggalakkan korang. Sebab Kak Syuk tahu kesan clot dark ni kalau tak keluar, dia akan sampai ke anak kedua, anak yang seterusnya. So penting. Okay, buat clot dark. Clot dark ni kita keluarkan sesuatu yang tersumbat. Lepas tu ibu boleh juga untuk buat lactation massage untuk boost kita punya susu. Ingat, kalau ada clot dark, tak boleh buat lactation massage dulu Jangan bayangkan korang buat lactation massage terus. Manalah tahu korang ni kan ada terapis-terapis kenalan korang kan. Contoh panggil apa? Kat sini apa nama Fatin, tolong buat dekat aku sekejap lactation massage. Betul-betul dia tahu, Fatin tahu yang contoh. Okay, Fatin pun buat, Fatin pun malas lah aku nak check clot dark dah lah suruh buat lactation massage free. Kan, contoh kan. Dia buat dia tak check pun clot dark dia. So bayangkan dah boost susu ni. Tiba-tiba macam mana dia nak boost clot dark kat depan. Sebab tu kena settle clot dark dulu dan baru buat lactation massage. Yang paling penting adalah clot dark. Okay, tapi ada terapis-terapis yang orang kata baik hati. Dia buat clot dark dulu terus dia boostkan. Dia ada package dia. Okay. Boleh tak kalau pergi gym minta mereka check clot dark tu? Boleh. Kak Syuk ni kan duk check ke orang free je. Tapi dia logik dia macam ni lah Nuna. Kalau awak dah check tiba-tiba ada clot dark, awak nak release tak? So better release lah. Sebab jaminan Kak Syuk lah, ibu yang mengepam mesti ada clot dark. Kak Syuk baru jumpa beberapa orang lah yang tak ada clot dark. Okay. Clot dark ada yang tak sakit ke? Dada saya berat ke? Kira clot dark je. Okay, sebab Kak Syuk tak check awak Hazira, so Kak Syuk tak pasti. Clot dark ni yang tak sakit tu sebab tiada infection. Kalau dah sakit tu ada infection lah. Okay, lactation massage tu macam mana? Lactation massage ni urutan untuk boost kita punya susu. Okay, boleh ke kalau kita pergi check untuk kalau ada clot dark, boleh tanya dulu dekat center tu macam mana. Tak semestinya, Kak Syuk tak tahulah diorang punya package macam mana kan. Ada setengah orang tak bagi. Okay, kalau Kak Syuk sendiri, Kak Syuk check free je. Okay, tapi kalau orang lain Kak Syuk tak tahu. Itu korang kena tanya mereka Okay, sekejap Kak Syuk tengok apa lagi kat atas ni. Okay, clot dark ni yang klinis tu sebab dua-dua rasa berketul. Dia kebiasaannya kalau clot dark ni dia ketul dia keras lain sikit. Kalau confused, pergilah center. Kalau tak release clot dark masa anak pertama, so clot dark tu kekal dalam breast sampai anak yang seterusnya ke? Yes, possible. Mahal tak buat clot dark release? Berapa range harga? Kak Syuk boleh bagi range dalam 100.5 macam tu ke bawah. Dia depends juga. Ada orang yang murah, ada orang yang mahal. Sekejap Kak Syuk tengok balik. Korang tunggu sekejap tau. Kak Syuk tengok balik yang yang Kak Fee punya Fee Wellness. Sebab Kak Syuk nak pergi urut kat dia sebab tangan dia sedap. Kak Syuk selalu pergi dekat Fee Wellness Center tu. Sekejap. Apa dia punya ada promo tak? Sekejap. Okay, dekat ni ada promo lactation massage. Lepas tu dia ada buat consult penyusuan dia, lactation counselor kalau korang nak pergilah, Kak Syuk cerita dekat Fee Wellness ni lah. Lepas tu dia ada buat urutan sengkak wajah ke, tak tahulah apa ni, dengan bertungku, dengan bertangas. Promo dia 168. Kalau yang unblock punya breast, clot dark, 100.5. Dia buat juga consultation penyusuan. Dia buat, dia ajar teknik marmet, ada minuman aromaterapi dengan sengkak wajah. Nanti korang contact lah Fee Wellness. Cakap, Kak Syuk ada cakap dekat sini ada buat promo betul tak? Sebab harga sebenar dia 200.5 tau.
Sebab Kak Fi ni dia nak welcome korang untuk datang center dia. Sakit tak buat release tu? Depends. Sebab depends kepada orang. Tapi hari tu Kak Syuk buat tak sakit pun. Sebab apa? Setiap orang kan pain intolerance dia berbeza. Bonda Heaven pun ada 120. Ikutlah dia punya package dia lain. Ini 120 yang block saja kan. Ini sebab dia ada macam-macam. Okay. So boleh buat kat Bonda Heaven. Clock Dark boleh release bagi hisapan bayi ke tidak. Yang tak teruk, yes boleh. Tapi Clock Dark yang teruk, tak boleh. Kena beberapa kali treatment. Okay, depends kepada teruk ke tidak. Okay. Produk ni boleh detect kalau kita marmet tu lubang situ dah tak banyak ke. Boleh kalau kata lubang tu halus, possible ada clot duct. Sebab Kak Syuk kena tengok depan mata sebenarnya. Sebab benda ni secara general nursing strike memang lama ke? Depends. Kadang-kadang tak sampai 2 minggu pun. Nak buat clot duct release tu berapa kali? Depends juga tahap teruk macam mana. Kalau yang tak teruk, sekejap je. Sekejap nanti Kak Syuk akan hantar dia punya promosi dekat Fee Wellness sebab diorang ada bagi kat Kak Syuk. So nanti Kak Syuk akan bagi kat dalam grup. So yang seterusnya dekat Bonda Heaven pun ada, dekat Bangi, Kak Ampang, Kak Jenny dekat Johor Bahru tapi dia sangat limited. So korang contact dulu sebab tu Kak Syuk bagi contact number, yang lain korang boleh Google. Okay. Lacta Love Lactation Center dekat Alostar, dekat juga rumah Kak Syuk. Ini dengan Dr. Saf lah. Okay, dengan Precious Lactation Center. Negeri lain Kak Syuk memang tak tahu. Okay, negeri lain memang Kak Syuk tak tahu. Kalau susu drop sebab period, habis period dia akan back to normal ke? Yes, dia akan back to normal. Tapi kena jaga rangsangan dengan baik lah. Saya ada ketul hari tu buat clot duct release tu, tapi orang tu kata ketul tu tak mau hilang, mungkin ada nanah. Okey, yang tak mau hilang, contoh korang dah buat clot duct ni, tak settle-settle. Sebab Kak Syuk pernah rasa clot duct yang kurang, maksudnya Kak Syuk dulu ketul besar tau, lepas tu lepas dah buat treatment, memang tak, orang kata meremang lah, berluruma. Dia pergi mana clot duct aku kan? Macam tu. Dia clot duct tu tak semestinya keluar daripada nipple tau. Clot duct kita tu kadang-kadang dia masuk ke dalam kita punya lymphatic drainage dalam saluran cecair dekat dalam badan kita. Okay, sebab tu Kak Syuk selalu biasakan kalau korang dah menyusukan, korang urut-urut dalam sikit. Biasakan urut-urut. Urut breast korang macam ni. Urut tempat yang ketul tu korang urut membulat. Zikir banyak-banyak sikit, bacalah, korang akan pandai kan macam-macam doa kan. Okay, korang urut, bagi dia keluar dekat laluan kita punya lymphatic drainage. Nak cerita bab lymphatic drainage pula, penuh nanti 1.5 jam tak settle. Okay, so buat macam tu. Kalau kata tak jadi, kena pergi buat clot duct release, okay. Adakah yang dari Terengganu tahu kat mana buat rawatan clot release? Kau boleh share. Okay, nanti siapa yang tahu share, nanti Kak Syuk buka yang dalam grup punya. Korang share dalam grup. Kak Syuk buat home visit berapa harga ya? Kak Syuk punya rate home visit memang 150 starting. Setakat ni starting 150 lah Kak Syuk sendiri home visit Syuk, kalau 1 tahun 5 bulan pump satu dapat 1.5 1 ke 1.5 ounce tu normal ke? Sebab anak makan okey sangat. Siang kurang suka kadang possible ada clot duct ke pump dapat macam ni. Sebab Zawani itu normal ye lah yang awak dapat, ke normal ye, memang anak dah makan okey dah, tak perlu nak kisah sangat pun. Kemungkinan untuk disebabkan clot duct tu ya. Memang kalau pump ni memang sebab clot duct lah salah satu puncanya Macam shoot hari tu pergi, tahu tak Kak Syuk release clot duct bila last? Baru 2 minggu yang lepas. Baru settle. Bayangkan Kak Syuk sendiri yang boleh clot duct. Bayangkan Kak Syuk sendiri ni boleh release clot duct orang. Tapi dekat aku punya clot duct tak boleh settle. Kena orang settle. Bila orang settle barulah cantik. Bukan apa-apa, malas kot. Malas lah nak buat kat sendiri, tak ada feel. Okay, tapi bila orang buat ni dia lain sikit. Dan Kak Syuk ambil 2 kali treatment baru okey. Bayangkan Kak Syuk punya clot duct ni, ya Allah teruk. First time ada terapis pegang Kak Syuk punya breast menjerit. "Oi, kau buat apa dengan kau punya breast?" Degil tak nak buat clot duct release. Bila dah buat, alhamdulillah dah beberapa kali sebab Kak Syuk boleh release sendiri tau clot duct Kak Syuk. So Kak Syuk buat juga, bayangkan berapa lama Kak Syuk nak bagi yang degil tu keluar dengan cantik.
2 minggu lepas baru settle. So jangan ambil mudah clot duct ni. Okay, so dah screenshot masing-masing. Kak Syed dah nak teruskan. Okay, pastikan jaga gap pump susu. Di pejabat teruskan jaga 3 jam sekali tanpa hiraukan hasil. Okay, kalau dah release clot duct, possible ke untuk jadi balik? Possible saja selagi mana kita menyusukan anak. Okay, so jaga gap pump susu tu dengan baik di pejabat walaupun hasil you all sendu sangatlah cerita dia. Sendu je. So yakin, confident, doa banyak-banyak dekat Allah. Kata semoga dipermudahkan segala urusan korang lah. So teruskan jaga jadual 3 jam sekali tanpa hiraukan berapa pun hasil dapat. Okay, dan yang paling penting jaga rangsangan dengan baik. Paling lama nak jaga pun 4 jam. Tapi kalau susu drop ni, korang jagalah 2-3 jam sekali. Okay, jaga 2-3 jam sekali. Kalau anak dah makan, dah kalori dah cukup, bukan seorang baby yang dependent bermaksud nak menyusu baru nak tidur kan. Okay, mereka tidur lama. Jadi ibu kena gantikan hisapan bayi dengan pumping ataupun marmet. Contoh baby yang dah 6 bulan. Dia jenis tidur 5 jam. Kalau boleh dah masuk je 3 ke 4 jam, ibu bangun and mengepam untuk gantikan hisapan bayi kalau boleh. Sebab kalau baby yang memang jenis dependent, dia tak kisah. Tapi baby yang independent tu lah, itulah yang dia tak nak menyusu dengan kita. Okay, yang dependent ni maksudnya apa? 2 jam sekali dia nak menyusu. Sebab dia bergantung dengan breast ibu untuk tidur. Should be no problem yang tu. Macam mana nak jaga jadual pump kalau baby direct masa cuti? Kalau dengan anak fokus direct je lah. Ini jaga gap jadual pump ni kalau dekat tempat kerja sahaja. Okay, kalau duduk dengan anak fokus direct sekerap yang mungkin. Ini yang Kak Syuk cakap tadi. Ni, kerap susukan anak. Ini kalau dengan anak lah. Okay, kalau dekat tempat kerja of course kena jaga jadual pump susu sentiasa. Okay, tak boleh kata aku susu drop dah tak ada, aku kalau aku pump pun tak ada susu, kenapa aku nak pump? Tak bolehlah mindset macam tu. Yang paling penting adalah rangsangan untuk kita bagi otak baca balik. Kalau dia kata, I ni dia nak susu lah. Okay, kita tunggulah nanti lah tengok dia konsisten ke tidak. I nak susu lah. I nak susu lah ni. Otak baca ni. Otak baca signal complete. Teruskan, pump. Minimum 15 minit, optimum 20 minit, maksimum 30 minit. Janganlah pump sekejap saja ni pump 5 ke 10 minit, memanglah susunya akan drop. Okay, pump at least 15 minit. Ataupun Kak Syuk suka 20 minit lah, 20 minit ke 30 minit. Dah halang-halang mengepam, kenapa nak mengepam 15 minit je kalau Kak Syuk lah. Okay, Kak Syuk akan pump 30 minit. Okay. So, power pumping. Ini khas untuk betul-betul susu drop. Kak Syuk tahu ada yang kat sini yang masuk kelas ni, yang masuk webinar ni sudah cukup sahaja. Sebab tu Kak Syuk kena kata power pumping ni yang memang susunya drop. Kalau yang baru lahir tadi, jangan buat power pumping kan mengana hidup. Power pumping ni buat terutamalah senang cerita Kak Syuk kata dah 6 bulan ke atas. Okay, 6 bulan ke atas orang kata. Okay, power pumping ni dia bukan pump berjadual tapi kita guna bila perlu sahaja. Bila boleh buat? Kita boleh buat selama 14 hari secara konsisten. Boleh buat waktu pagi ataupun pilih waktu yang ibu free. Digalakkan double power pumping. Kenapa kena double? Sebab bila kita double, kita akan buatkan kita punya oksitosin tu distimulate dengan baik. Maksudnya hormon kita tu distimulate dengan baik sebab kita double. Okay? So, cara dia, power pumping ni kita buat double, 20 minit pump, 10 minit rehat, 10 minit pump, 10 minit rehat and 10 minit pump. Dalam tempoh 1 jam. Cluster pumping Kak Syuk tidak sarankan. Sebab apa? Cluster pumping dia 3 jam direct. For what you buat 3 jam direct? Biar dalam tu. Kerajin setiap kali ni keluarkan susu. Dahlah pump sekejap saja. Kak Syuk sangat tidak agree siapa yang buat cluster pumping. Itu masalah benda yang dekat TikTok sebenarnya. Betul, ini jujur Kak Syuk cakap. Masalah sebenarnya. Tapi Kak Syuk just hormati siapa yang nak buat. Cuma Kak Syuk kata no point. Bayangkan bakteria tu membiak banyak mana dekat susu kita. So at least lah, kalau betul-betul susu drop,
better buat power pumping berbanding dengan cluster pumping. Okay. Saya dah jaga jadupan jabat, stok susu anak semakin berkurang, patut tak saya tambah masa pam malam and weekend lepas anak direct feed. Okay, tunggu nanti ada next. Rehat tu maksudnya massage mode ke? Tak perlulah massage mode, terus rehat, terus off sahaja. Kalau single pump macam mana ya Kak Syut? Okay, single pump nanti boleh google. Macam Kak Syut kata, power pumping sebenarnya Kak Syut galakkan double. Sebab kita nak pastikan di-stimulate dengan baik. Okay, kita nak pastikan stimulate dengan baik. So, kalau ibu ada double pumping lebih baik lah. Okay. Double pumping maksudnya pumping tak, double power pumping maksudnya ni. Kiri dan kanan guna double pump. Double pump. Kiri dan kanan bukan single. Single ni satu. Dua pump. Serentak. Kita panggil double power pumping. Okay, double pump. Guna double pump. Boleh ke buat power pumping selepas anak direct feed? Okay, jawapannya boleh jika memerlukan. Okay. Nampak kat sini? Kak Syuk kata bila jika memerlukan. Boleh, tak ada masalah. Memang perlu. Yang menjadi tak perlu jika susu dia cukup je. Tapi dia pergi juga buat power pumping. Itu yang tak perlu tu. Nanti mulalah jadi masalah oversupply lah dan sebagainya. Okay, buat jika perlu sahaja. Kalau susu tak drop, boleh buat power pumping ke? Tak boleh. Kak Syuk kata bila perlu sahaja. Sebab tu Kak Syuk mention banyak kali ni. Kang ada yang buat. Yang tak drop, jangan buat mandai-mandai. Okay, topik hari ni untuk susu drop. Tapi Kak Syuk tahu yang masuk ni ramai tak susu drop pun. Tapi dia masuk untuk preparation. So tak boleh. Power pumping untuk susu drop sahaja. Okay, boleh faham? Clear? Jangan buat saja-saja. Sekali sehari je kan. Boleh buat sehari sekali. Kalau rajin boleh maksimum 2 kali. Sebaiknya Iliana memang kena konsisten power pumping. Waktu yang sama. Okay, faham? Kak Syuk nak teruskan dah ni. Okay. So, seterusnya. Okay. Okay, teruskan lagi. Okay. Tandem pumping. Yang kata saya tak cukup stok susu lah dan sebagainya, boleh buat tandem pumping juga. So, kalau contohlah, okay, ini kita ada contohkan ibu ni susu drop. Lepas tu dia merasakan penat lah buat power pumping ni. Penat pun tak boleh tau. Penat ni dia akan ganggu. If you penat sangat-sangat, better jangan buat power pumping. Nanti tak ada maksud, macam no point, you penat. Okay, so kalau rasa penat sangat, memang time tu dah tak boleh nak control you punya kepenatan, buat tandem pumping. Tandem pumping ni boleh buat waktu malam. Maksudnya anak menyusu sebelah kanan, buat sebelah kiri. Anak menyusu sebelah kiri, buat sebelah kanan. Guna pump. Okay, buat serentak. Janganlah bila anak menyusu sebelah kiri baru buat lepas anak habis menyusu baru mengepam sebelah kanan. Tak cantik sebab dia stimulation dia akan low. Okay, so bila anak menyusu barulah badan kita sambil kita pump kan, barulah badan kita akan stimulate dengan baik. Macam mana nak tahu susu drop kalau kita DF? Kalau anak menyusu dengan baik, kencing dia baik, berak dia baik, berat dia baik, okey saja. Kalau direct feed tak perlu risau menjadi isu kalau ibu yang pumping kebiasaannya. Saya bukan drop kat Syuk tapi cukup makan, kadang tak cukup. Kalau itu maksudnya tak cukup. Kalau tak cukup tu tambah je lah buat tandem pumping. Okey? Anak 21 hari susu badan sekali pump hanya dapat 1 ounce. So tak campur susu formula. Kalau tak bagi formula anak tak pusu, keep menangis. Normal ke sebab tu bawah 30 hari Kak Syuk kata fokus apa? Direct feed. Pump ni selepas 30 hari. Okay, so 30 hari fokus direct feed dengan anak banyak-banyak. Kena tengok anak nak tak cukup susu ataupun anak ni ada masalah tangisan. Kita dah lari dah tu. Topik susu drop tu. Kalau power pumping tu waktu yang berbeza tak jadi ke? Jadi, tapi sebaiknya konsisten. Tapi kalau kata memang tak boleh untuk follow waktu yang sama, decide satu waktu yang korang selesa. Okay? Tak ada masalah. Saya still fokus DF, even dah 30 hari. Okay je kan? Okay. 30 hari okay lagi. After 30 hari barulah kita start pump kumpul sikit-sikit. Kalau sudah drop time period, macam mana ya? Saya suruh rumah tak pump sekejap ya. Ada topik dia. Okay, milk booster. Milk booster ni apa? Bukan milk booster yang jual dekat pasaran tu ya. Kak Syuk dikenali sebagai seorang kaunselor yang tidak
menyokong sangat meat booster yang proses-proses kat luar tu. So meat booster yang sebenarnya apa? Makanlah real food. Okay, yang cukup karbonya, proteinnya, sayurnya, buah kena seimbang. Okay, tak boleh kata nak makan tidak seimbang. Ibu menyusu memerlukan protein yang lebih. Makanlah ikan kembung banyak sikit. Okay, protein kena lebih. Lepas tu makan ekstra 500 ekstra kalori bagi ibu yang menyusu. Kena makan, janganlah 500 ekstra kalori tu korang ambil jajan Kak Syuk tak tulis, korang kata jajan pula. 500 kalori ni bersamaan dengan satu pinggan nasi kandar. Okay, so ambil lebih sikit. Maksudnya janganlah pergi hari-hari makan nasi kandar tu umpamanya. Korang lebihkanlah waktu korang makan tu, korang lebihkan protein, korang lebihkan sayur, janji lebih sikit. Sebab korang kan menyusu. Jangan tak suka makan Ibu menyusu kena makan dengan baik. Air kosong kena minum bagi cukup. Kalau anak pilih satu side breast DF dan satu lagi tak kira sebelah lagi tu kira susu drop ke. Kalau anak pilih ini tidak semestinya. Okay, DF tak boleh samakan dengan pumping Trainer pumping tu boleh guna pump elektrik ke Kak Syut atau hanya tadah. Guna pump elektrik okey, bagus, boleh je. Sebab kan tak boleh pump waktu tengah nak menyusu sebab pump tu buat anak tak nak DF. Taklah, mana ada. Tak adalah, tak ada siapa ajar pun macam tu. Boleh je, tak ada masalah. Kak Syuk selalu tanya, kalau ketu di breast yang tak sakit dah berapa bulan untuk check better lactation center ataupun jumpa dengan doktor. Boleh untuk scan dahulu ataupun nak pergi ke lactation center pun okey saja. Sebab lactation center mereka tahu jenis ketulan-ketulan. Jangan risau, boleh juga untuk pergi. Tapi lebih baik untuk scan. Kalau scan-scan doktor kata ketulan susu, pergilah center terus sebab produk rilis ya. Jangan biar. Sebab bila biar boleh jadi nanah. Kak Syuk nak tanya pendapat ubat Domperidone untuk tambah susu. Tidak perlu. Ubat tu tidak boleh simply ambil sebab apa? Dos yang ubat tu kena atas pantauan doktor sebenarnya. Tak boleh simply ambil. Kak Syuk faham. Ada yang farmasi yang tidak bertanggungjawab, dia jual secara online. Kak Syuk geram lah. Sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Kalau korang simply ambil benda tu bukan ada kesan sangat pun. Tak boleh simply ambil. Dia ada orang tentu, contohnya ibu yang mengalami relaksasi, barulah kita kena ambil dos yang bersesuaian. Bukan simply beli dekat kaunter kena atas orang kata pemantauan doktor tu sendiri. Kak Syuk, anak saya 6 bulan 10 hari cakap 6 bulan berat naik sikit je 300, kencing berat semua okey tapi berat naik sikit, so drop macam ni nak buat macam mana? Ke tak banyak panjang soalan dia. Okay, bila anak dah start makan, of course naik berat badan tu semua adalah disebabkan pemakanan, bukan disebabkan susu. Kena ubah mindset tu, bukan sebab pemakanan kena check cara korang bagi anak makan tu macam mana. Bukan sebab susu ibu lagi. Okay, so exercise. Okay, kita tengok soalan lagi. Tak apa, kita meraihkan lagi. Kak Syut, kalau si rumah di baby tapi bila keluar habis tinggal dengan family, pump sekejap 5 minit untuk stop boleh menyebabkan drop tak? Kena at least kena 15 minit yang. Okay, 15 minit ya. Minimal 15 minit. Bukan 5 minit 5 minit tu tak okey tu. Memang boleh buat susu drop. 6 bulan, time tu belum makan lagi. Okay, tak apa, lepas ni actually good. Sebenarnya sangat-sangat bagus kalau 4-6 bulan tu naik 300 gram. Okay, so lepas ni Adriana cuba naikkan berat baby dengan pemakanan pula, okay? Kalau kata ada masalah pemakanan, kena check dengan nutritionist. Saya rasa drop lately, biasa berat je, lately ringan. Tapi sebelum ni kadang-kadang cuai juga, jaga gap. Okay, kat sini ada masalah dan persoalan. Satu lagi, breast berat tak bermaksud susu kita cantik. Sebenarnya kita nak pastikan breast kita dalam keadaan selesa, kita tak nak berat. Kalau selesa barulah flow kita cantik. Okay, kalau tapi ibu ni pun dia kata dia cuai, dia tak jaga gap kan. Okay, salah satu punca tu ada. Kak Syuk, kalau lebih berapa ounce yang cukup untuk dia? Kita start dengan 2 ounce kita ajar anak. Sampai 2 tahun maintain 2 ounce. Okay, per feeding. Per feeding cerita dia. So, Kak Syuk teruskan lagi. Exercise. So, exercise, ibu digalakkan untuk buat exercise juga. Sebab apa exercise ni penting. Exercise ni dia akan membuatkan badan ibu rasa lebih cergas, rasa lebih bertenaga kan. Ibu juga boleh menggantikan dengan buat urutan. Buatlah urutan badan. Kalau tak nak exercise tu pergilah buat urutan badan ke, buat tangas ke. Kan tangas tu dia akan membuatkan mid flow korang cantik juga sebab korang panas je badan korang kat dalam tu. Itu yang best sebenarnya. Okay, akan buat badan rasa segar. Sebenarnya bila badan kita rasa segar, sebenarnya membantu
Okay, lepas tu bolehlah buatlah ikut apa-apa exercise yang korang boleh buat. Antara exercise yang boleh buat adalah hiking, swimming, pergi gym, berjalan, zumba, shopping. Tiba-tiba kita contact, kita cakap kat abang, kat Nia, kat husband. Abang, Kak Syuk semalam buat webinar free. Dia kata kalau pergi shopping bagus sebab jalan-jalan. Kak Syuk juga kena petik kan. Okay, so ikut korang. Korang nak buat dekat rumah, nak buat cardio, buat squat dekat rumah, sambil-sambil duk jaga baby kan, buatlah squat at least 10 kali ke, untuk bagi korang exercise juga. Itu baik. Walaupun Kak Syuk sendiri pun malas nak exercise, tapi ajar orang kenalah ajar benda yang betul ya. Okay, so buatlah apa-apa yang korang suka. Berjalan dekat taman rekreasi sambil tolak stroller anak, korang nak berjalan dekat shopping mall ke, ikut kreativiti masing-masing. Okay, kalau breast milk tak bermakna susu tak ada kan, sebab bila picit ada je susu keluar. Okay, Azia ni bermaksud flow susu awak dah cantik. Itu yang kita nak. Kita takkan selamanya bengkak. Contohnya pada bulan pertama, kedua, ketiga korang rasa bengkak je. Tapi bila masuk bulan keempat, tiba-tiba, kenapa lembek? Aku tak ada susu ke? Tapi anak minum susu baik, kencing berak, okey semua, tak ada masalah. Itu bermaksud badan awak dah adjust dengan demand anak. Dah adjust dengan penyusuan, dah adjust dengan demand susu anak tu sendiri. Tak perlu nak risau. Boleh? Faham? Okay. So permulaan sajalah yang bengkak-bengkak tu. Dah lama-lama tak ada bengkak dah. Korang bayangkanlah Kak Syuk ni menyusu sampai 3 tahun 5 bulan. Larat ke Kak Syuk ni nak menghadap bengkak-bengkak tu? Bengkak tu sekejap je. Lepas tu lembek. Bukan lembek ni lah, maksudnya lembut. Elok saja. Tak ada rasa bengkak langsung. Tapi anak menyusu sampai 3 tahun 5 bulan. Kita kena yakinlah susu ni bermula daripada otak kita. Kena yakin. Okay? Kak Syuk, kalau dulu PAM dapat 4 ounce, sekarang 2-3 ounce, tapi anak minum 2,5 ounce sekali, minum kat rumah pengasuh ni dikira sedrok ke anak 3 bulan. So kena check balik, ada sama ada spare part PAM ada tukar ke. Actually Kak Syuk ada kat bahagian sini kot. Okay, sekejap. Okay, satu lagi yang Kak Syuk nak korang take note. Apa lagi jaga gap pump susu. Kak Syuk tak save ke tadi Okay, Kak Syuk nak cerita kat korang bahagian pump susu. Make sure pump susu tu korang tengok spare part pump ada loose ke tidak. Ada kan? Kat depan nanti Kak Syuk tak ada solusi je lagi. Okay, pastikan pump bahagian pump susu ni, korang kena spare part pump ni kena tukar betul-betul tau. Yang valve ni tau. Kadang-kadang susu tak keluar sebab valve spare part pump korang tak okey. So kena check kerap Kadang-kadang sebab loose tau. So kena jaga betul-betul lah. Memang penyusuan ni memanglah bermain dengan duit. Kak Syuk tak nafikan benda ni. Hidup sekarang semua duit. Nak berak pun dah pakai duit dah sekarang. Kan? Benar, kalau breast seringan je saya kena keep fokus direct. Ya betul sayang. Berat anak 5 bulan tak naik cantik. Lepas tambah per feeding dia cakap naikkan os ikut umur ni. Salah. Sebab tu Kak Syuk kata daripada awal, pakar kanak-kanak pun tak pakar mengenai penyusuan. So, bila 5 bulan ni, dia macam ni. Okay, Kak Syuk bagi bonus kat korang lah. Okay, key dia, ibu jaga tak pemakanan. Sebenarnya bukan sahaja konten Kak Syuk pada kali ni, slide ada banyak maksud tersirat. Sebab tu Kak Syuk kata, ni meat booster ni, makan real food. Korang kena makan dengan baik. Bila korang makan dengan baik, lemak yang terhasil pun baik, barulah susu anak tu dia akan naik berat dengan cantik. Sebenarnya berat anak pun dipengaruhi dengan pemakanan kita juga. If you focus, contoh ibu, daripada pagi sampai ke petang tak nak makan sekali, ataupun ibu makan fast food saja, maka lemak yang terhasil adalah lemak apa? Lemak fast food. Okay, kalau ibu tak makan memang akan ganggu terhadap berat anak. So jaga dulu pemakanan ibu. Okay, jaga kualiti juga. Satu lagi, if you dah buat everything but berat anak still macam tu, bukan masalah susu ibu, tapi adalah masalah genetik you all. Kalau korang kurus, korang nak expect apa ke anak? Anak akan kurus jugalah. Tak adanya. Kalau korang kurus, suami isteri kurus, takkanlah anak nak macam Kak Syuk. Kak Syuk ni rangka besar, tinggi, badan besar. So anak Kak Syuk pun akan follow macam Kak Syuk. Sebab tu anak Kak Syuk awal-awal temam. 6 bulan pun dah 8-9 kilo. Okay, sebab mak dia rangka besar. Dia ikut genetik mak dia.
Okay, so as long as anak kita sihat, anak kita aktif, tak perlulah nak risau. Boleh? Boleh ubah mindset tu. Okay, sebab kita kena faham yang susu ibu komposisinya dia terhasil mengikut keperluan anak. Walaupun 2 ounce sebenarnya boleh naik je berat anak dengan cantik. 2-3 ounce lah kebiasaannya anak minum Kak Syah, saya tanya, kalau baby F sekejap, after sejam dia nak balik, perlu tukar side ke side sama je? Kalau buat drop ke kalau baby F sekejap? Okay, kalau boleh, betulkan posisi dan sebagainya dulu. Tengok macam mana anak. Okay, tengok. Okay, kat sini. Okay, yang Kak Syuk bagi ni, bahagian lekapan, study. Nanti korang akan faham kat sini. Bahagian ni. Ini, kelas ni 2 jam. Ini penting ni. Korang TikTok, buat betul, insyaAllah anak pun boleh menyusu dengan lama. Kadang-kadang anak yang menyusu kejap ni sebab posisi tak selesa. Trust me. Macam mana nak tahu spare part tu loose? Kalau dah selalunya spare part ni dia tahan 3-4 bulan je. Kalau tiba-tiba susu drop tu, rasa suction tak okey tu, masalah spare part loose lah. Kenapa pump masa sewa okey, lepas tu bila sendiri tak okey pula, dia berubah ke kesesuaian pump. Okey, pump baru bila ibu beli, tak kira lah any brand, dia akan ambil masa dalam tempoh 14 hari. Kalau mengikut research boleh up to 5 week. Okay, so dia akan ambil masa sikit, so kena sabar. Ingat, jaga mindset betul-betul sebab susu datang daripada otak kita, kena positif, bagi masa dekat payudara dengan kita punya, bagi masa dekat kita punya penghasilan tu. Sebab apa? Your brain and your breast no memory lagi mengenai rhythm pump yang baru. Okay, dia tak dapat lagi rhythm pump yang baru tu. So beri masa dekat dia. Boleh? Salam terlambat masih boleh tadi. Siapa-siapa yang nanti nak boleh cek. Tu dia dah booking siap-siap dah. Okay. So ni make sure screenshot ni Wan Zahara, make sure screenshot apa yang Kak Syuk share ni. Anak saya ni sudah 2 belah. Kalau sebelah tak cukup, so cepat habis ke sebab marmit tak keluar dah. Okay. Maybe anak pun ada masalah tangisan sebenarnya kalau anak nak fokus kepada dua-dua belah. Kalau boleh, Kak Syuk nak korang fokus menyusu sebelah-sebelah je. Okay, tapi cuba untuk perbaiki dulu dari segi lekapan dan sebagainya. Ni posisi ni, tangtai, ada masalah suction ataupun tak hijau, kena study ni. If anak dah menyusu sebelah-sebelah tu memang betul-betul dah habis. If dia nak sebelah lagi, okey lah. Tapi make sure kena habiskan betul-betul. Tapi Kak Syuk galakkan untuk anak menyusu sebelah-sebelah saja. Saya tak sure soalan saya kena topik ke tak. Saya rasa pedih, sakit kat nipple masa mengandung. Apa patut saya buat? Okey, ini kalau pedih, kalau sakit, boleh tuam ais ya. Boleh pakai krim. Tengah pregnant, bagus masuk kelas awal. Susu drop time period macam mana ya? Saya suruh tak pump. Anak saya tanda tak cukup susu, air kencing keruh and sikit. Okey, boleh untuk marmet. Ini tadi yang tadi Kak Syuk dah cerita bab period tu. So jaga pemakanan dengan betul, jaga mindset, ibu kena susu kena cukup, tidur dengan cukup. Kalau ibu pada waktu ni ibu rasa tak cukup sangat susu, ibu boleh bagi susu perahan kepada anak. Sebab tu Kak Syuk kata, suri rumah yang ada dengan anak 24 hours kena ada stok kecemasan. Marmet lah, tak perlu pump pun. Marmet, kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Salah satunya kalau ibu memang dah tahu dia tu memang jenis period je susu drop, of course kita kena ada susu perahan. So boleh beri susu perahan tambahan kepada anak. Tapi janganlah terlampau banyak, maybe boleh tambah 1 ounce saja ke. Okay, boleh? Okay, bila pump sebelah 5 ounce, sebelah lagi 2 ounce, okey ke? Macam tu Kak Syuk. Dia kalau kata okey, total penghasilan tu okey. Tapi kalau kata ada macam kurang ni kan, tiba-tiba kurang banyak sangat tu kena check lah ada clot ke, imbalance, maksud rangsang tu tak betul ke, anak kerap sangat ke menyusu yang sebelah banyak tu, kena balance kan lah cara mereka menyusu. Okey. Menyusu sebelah tu maksudnya macam mana Kak Syuk? Okey, menyusu sebelah-sebelah tu maksudnya katakan sesi pertama kiri, fokus dulu kiri. Sesi yang kedua kanan, sesi ketiga kiri, sesi yang keempat kanan. Okey, macam tu Saya Mamet Semeleleh, macam mana nak tadah simpan itu kena perbetulkan skill dahulu, teknik dahulu. Kalau marmit tu boleh
kalau meleleh tu boleh kelek dengan pakai syringe. Kan meleleh kat puting tu kan, korang kelek lah. Okay. Ataupun pakai bekas yang sedikit besar. Baby saya 3 bulan baru release TTO, baru tahu ke? Baru tahu anak ada tantai, possible ke anak-anak DF? Possible lagi jika di bawah 6 bulan. InsyaAllah nanti kita buat lah webinar ni per-confuse ke Stok su memang kena ada sampai 2 tahun raya. Yes, kalau bagi Kak Syuk, yes kena ada. Ini kalau Kak Syuk lah. Tapi tak perlu banyak pun, cukup-cukup saja. Okay. So, okay, ini okay, sekejap ya. So setakat ni boleh faham tak apa yang Kak Syuk ajarkan? Sebab Kak Syuk kalau boleh tak nak melalut sangat pergi ke topik-topik lain sebab kita fokus kepada susu drop. Okay, kalau bahagian penyusuan asas, kalau bahagian persediaan bekerja, kalau bahagian baby cry, masuklah kelas Okay, bukan sebab Kak Syuk buat webinar ni sebab Kak Syuk nak suruh korang masuk kelas, tidak. Sebab ini masalah. Masalah ni benda lain. Kelas adalah benda lain. Sebab tu Kak Syuk, masalah ni, bayangkan Kak Syuk spend ni dah 1 jam 20 minit. Kalau masuk kelas tak tahulah dah berapa lama. Ini baru topik sudrop, belum lagi topik berat anak. Baru topik lain. Ini semua Kak Syuk bawakan ciri khas lah. Bawakan khas adalah topik-topik orang kata yang memang masalah. Bukan yang boleh orang kata masuk dalam kelas, tak boleh. Kita tak ajar bab susu drop dekat dalam kelas, kita tak ajar bab nimpa confuse dalam kelas, tak ajar. Sebab if you follow betul-betul, you takkan nimpa confuse. Tapi biasalah kita ni manusia ni kita ada buat salah silap kan. Sebab tu adanya masalah. Kelas IPMAM tu lah ramai minta, insyaAllah nanti Kak Syuk akan pertimbangkan. Saya suruh rumah dan DF anak je, tapi kalau dah mula makan kita kena susukan anak macam biasa mungkin untuk elak ke stroke. Macam Kak Syuk explain tadi, yes kita susukan seperti biasa, tapi bagi anak yang orang kata dia jenis independent, maksudnya dia boleh berdikari sendiri, dia tak macam baby yang dependent. Dependent ni maksudnya dia bergantung dengan susu ibu, dengan nyot-nyot ibu tu baru dia tidur. Kebiasaannya itu yang tak ada masalah. Tapi baby yang independent, dia boleh tidur lama. So ibu kena gantikan hisapan bayi dengan teknik marmet, iaitu perahan tangan. Ataupun pam lah kalau ibu ada ya. Okay, baby 7 bulan, 6 botol 3 ounce cukup ke? Pengasuh bagi cakap susu tak cukup. Bila cuti saya tengok DF. So tak tahu, okay. Berapa lama awak tinggal? Bagi Kak Syuk, 6 botol 3 ounce ni cukup sahaja. So ibu kena faham lah teknik untuk pengasuh tu, kena faham teknik tenangkan anak, dan anak pun dah makan, cukupkan pemakanan, bukan susu. Okay. Okay, Ansyah, yes. Untuk persoalan awak, kemungkinan anak ada masalah deep latch ataupun ada tantai, boleh check balik yang Kak Syuk bagikan tadi. Kalau anak pilih satu side saja, sebelah lagi dia merengek, tu kira sebelah lagi tu drop ke? Kalau dah lepas menyusu dia merengek, mungkin dia nak ditenangkan sahaja. Kalau pump 12 3 ounce, baby dimari 3 ounce, kalau biasa saja kira okey tak? Okey, korang tak boleh samakan DF dengan direct. Bila DF, baby dia ada power untuk stop, power untuk continue. So DF dengan direct tak sama. DF ni anak ni Allah punya. Okey, pump tu manusia punya, of course tak sama. Dia berbeza. Okey, kalau susu ibu ni dia sentiasa akan mengalir. Sebab tu kena jaga rangsangan dengan baik Okey lah, pukul 9.21 dah. So sebenarnya Kak Syuk dah nak end kelas kita. So macam mana kelas webinar free pada malam ni? So hopefully korang semua puas hati. Okay, boleh follow dekat Kak Syuk punya Instagram. InsyaAllah next webinar free pada 18 hari bulan 3. So setiap 18 hari bulan memang Kak Syuk akan buat kelas. InsyaAllah, doakan Kak Syuk sihat je. Okay, sampailah bulan 12 webinar free. Yang nak follow berbayar, boleh nak follow berbayar. Yang free pun ada. Okay, hopefully korang boleh untuk troubleshoot masalah. Kalau tak boleh sangat troubleshoot masalah, yes, korang baru ambil personal punya consultation Sebab Kak Syuk tak sempat kalau nak online consultation seorang-seorang. Sebab tu Kak Syuk buat secara group. Okay, so next tajuk apa? Kak Syuk tengah fikir nak buat tajuk apa. Nanti Kak Syuk akan umumkan lah. Tapi kena follow IG Kak Syuk. Okay, so bye semua. Thank you so much. Terima kasih sebab luangkan masa. Okay, bye.